sistem rangka, fungsi utama dia adalah untuk beri sokongan kepada manusia dan haiwan. Jadi sokongan tu yang boleh menyebabkan dia bergerak lah selalunya, yang boleh dia menyokong tubuh badan, menyokong organ-organ yang ada. Jadi kita ada jenis sistem rangka, kita ada rangka luar. Jadi sokongan kepada ketam dan serangga ni dia melibatkan rangka luar dia. Jadi ini selalunya melibatkan, kalau kamu nampak dia kulit dia lah, atau kalau ketam ni dia punya cengkerang dekat yang keras dekat luar tu lah. Kalau kamu makan ketam kan dia tidak ada tulang. Sama juga serangga tidak ada tulang. Untuk jenis kedua kita ada rangka hidrostatik. Jadi bila nampak perkataan hydro ni, dia air lah, jadi dia melibatkan air di dalam badan dia. Seterusnya kita ada rangka dalam. Jadi kalau rangka dalam ni biasanya dia mestilah tulang. Paling mudah sekali manusia lah. Jadi manusia ni dia ada tulang dekat dalam. Kalau kamu tengok jari jemari kamu tu, dalam jari kamu tu kan kulit dia, di bawah kulit tu kemungkinan ada daging, ada lemak, di tengah-tengah tu ada tulang. Jadi dengan ada tulang dia tu, dia boleh menggerakkan jari jemari kamu. Dia menyokong jari jemari kamu, menyokong tangan kamu. Okey. Cikgu tertinggal ni rangka hidrostatik, kita ada haiwan tisu lembut. Sebagai contoh cacing tanah. Untuk rangka dalam, dia akan kekalkan bentuk badan, sokong tisu badan yang lembut. Okey, sokong tisu badan yang lembut, lindungi organ dalam daripada cedera. Jadi dia akan lindungi organ dalam daripada cedera lah. Sebagai contoh paling mudah sekali, tengkorak. Okey, kita punya tengkorak tu, di dalam dia tu ada organ yang sangat-sangat penting yang dipanggil sebagai otak, brain. Jadi otak ni dilindungi oleh tulang. Jadi tanpa tulang tu, otak tu berbahaya lah. Kalau jatuh ke apa ke, dia ada besar kemungkinan untuk cedera. Jadi kalau otak ni cedera, dia akan ganggu semua sistem yang ada. Yang paling mudah sekali kita boleh nampak dengan jelasnya, orang tu kemungkinan lumpuh. Sebab apa? Otak dia ada masalah. Dia mungkin lumpuh, ataupun mungkin hilang ingatan ke. Ni biasa kita tengok kat movie-movie kan. Seterusnya kita pergi pada sistem rangka manusia. Jadi ini dululah kita belajar, iaitu melibatkan rangka manusia. Nanti ada juga melibatkan burung, melibatkan cacing, melibatkan belalang, ikan. Kita akan tengoklah dalam sistem rangka yang ada, kemudian macam mana membantu pergerakan mereka. Okey, pergerakan. Jadi kat manusia pun ada jugalah yang melibatkan pergerakan. Dia selalunya melibatkan otot dan tulang. Jadi otot dan tulang ni yang sangat-sangat penting untuk pergerakan. Jadi kita ni sebagai manusia, kita nak bergerak. Kamu nak bergerak, kamu nak duduk atas kerusi kamu. Kamu nak pergi ke tandas. Kamu nak pergi ke sekolah. Jadi semua melibatkan pergerakan yang mana memerlukan otot dan tulang. Jadi untuk manusia, sistem rangka dia terdiri daripada rangka paksi dan rangka appendage. Jadi bila sebut tentang sistem rangka manusia ni, kalau student biology ni boleh terus terbayang. Sebab apa bayangan ni penting? Sebab apabila kita sebut sesuatu, kita boleh terus terbayang ni, supaya nanti kita tahu, oh, bentuk dia macam tu, pembahagian dia macam ni. Jadi dia akan encourage, dia akan stimulate, dia akan trigger kita punya otak ni untuk fikir dulu apa yang paling atas sekali, iaitu pembahagian dia melibatkan rangka paksi, rangka appendage. Selepas tu barulah bayangan kita mendalam sikit. Dalam rangka paksi itu dia ada tulang-tulang, ada bahagian-bahagian. Sama juga untuk rangka appendage. Jadi kita pergi dulu pada rangka terpadam lah pula kan. Rangka paksi ada tengkorak, tulang rusuk dan sternum, turus vertebra. Jadi kamu tak upayalah. Untuk level kamu ni SPM, kamu kena hafal setiap nama-nama tulang ni. Ada setengah orang dia tak setuju bila perkataan hafal ni. Tak kira lah macam mana pun, hafal ke tak hafal ke, kamu kena ingat.
Okey, kamu kena ingat nama bagi struktur tulang ni. Kemudian kita ada rangka appendage, iaitu melibatkan lengkungan pektoral, tulang lengan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. Okey, rangka appendage. Sekarang ni kita lihat kepada sistem rangka manusia. Jadi kalau kamu nampak ada gambar rajah ni, image ni adalah sistem rangka manusia lah. Jadi kita akan cuba labelkan dalam sistem rangka manusia ni apa nama-nama yang sepatutnya kamu kena ingat lah, yang ada dalam kamu punya silibus untuk sistem rangka manusia. Kamu janganlah ingat ini saja ya yang kamu belajar. Dia ada banyak lagi nama untuk sistem rangka manusia. Tapi untuk yang kamu punya level, setakat yang cikgu ajar ni sajalah. Kemudian untuk sistem rangka manusia, kamu nampak dia punya gambar rajah ni paling bagus sekali bila kamu ada upaya untuk lukis. Sebab apa nak lukis ni penting? Supaya nanti kamu dapat bayangkan struktur tu macam mana, struktur tu berada di mana, dan dia memudahkan kamu untuk ingatlah nama bagi struktur tu. Sebab dia banyak ya, nama ni banyak sangat dan kemungkinan kamu baru dengar je waktu kamu belajar tingkatan 5 tentang bab ni. Jadi paling bagus sekali bila kamu dapat lukis lah, ataupun ada upaya untuk lukis. Jadi dia mungkin dia akan enhance, dia akan kuatkan lagi ingatan kamu tentang nama-nama bagi struktur rangka manusia ni. Jadi kita lukislah ya. Jadi kamu boleh cubalah nak lukis. Jadi yang pertama sekali, kita buat separuh bulatan. Okey, separuh bulatan. Kemudian kita buat lagi separuh bulatan. Seterusnya kita buat bahagian gigi. Banyaklah gigi dia tu kan. Dan cikgu selalunya buat bulat, 3 bulat. Lepas tu separuh bulat dekat tepi. Kemudian ada bentuk zigzag tepi tu, lepas tu bulat. Okey, macam ni. Satu, dua. Okey, jangan risau sangat lah. Tak cantik tak apa, cikgu pun lukis bukan cantik sangat pun. Dia dah jatuh ke bawah sangat, dia nak ganggu. Kita naikkan dia balik lah. Okey. Kemudian ni satu, dua. Okey, jadilah sistem rangka manusia. Tak adalah susah sangat. Lukisan ni selalunya kita mudahkan dia apabila kita lukis bentuk asas, iaitu garis lurus, garis bengkok sikit, bulat, petak segi. Jadi dia jadi mudah. Tak cantik tak apa, asalkan ada rupa bentuk lah. Kemudian cikgu tertinggal satu kat situ. Di tengah-tengah ni dia panggil sebagai sternum. Okey, boleh lah ya. Sekarang ni kita labelkan. Jadi bila nak label ni besar sangat lah pula kan. Kita cuba kecilkan dia, boleh tak kecilkan dia? Okay. Boleh kecilkan. Nanti kita label sekali lagi lah. Jadi bila nak label, kamu tengok untuk manusia ni dia ada dua jenis, bukan dua pembahagian untuk sistem rangka ni, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Jadi kita pergi yang pertama dulu, iaitu melibatkan rangka paksi. Di rangka paksi dia ada tengkorak, tulang rusuk dan sternum, turus vertebra. Jadi kita pergilah bahagian tengkorak dulu. Okey, bahagian tengkorak dulu. Jadi tengkorak, kita tulislah
tengkorak. Warna ni kita berwarna biru lah. Jadi di tengkorak ni dia ada apa? Dia ada cranium. Yang atas sekali ni cranium. Kemudian dia ada soket mata. Kemudian dia ada soket hidung. Dia ada soket telinga. Dia ada rahang atas. Rahang atasnya atas gigi lah. Kemudian dia ada gigi. Ni tulang lah, semua kan gigi tulang ya. Dia ada rahang bawah. Jadi ini melibatkan tengkorak. Sekali lagi ya, tengkorak dia terdiri daripada cranium. Cranium ni tulang kepala yang bahagian atas. Jadi apa fungsi cranium ni? Dia akan lindungi otak. Akan lindungi otak. Soket mata ni adalah tempat organ mata lah. Kemudian soket hidung untuk hidung, soket telinga untuk telinga, rahang atas ni untuk dia menyokong gigi atas, rahang bawah untuk menyokong gigi bawah lah. Rahang atas juga dipanggil sebagai mazila kalau tak salah cikgu, dan rahang bawah dipanggil sebagai mandible. Itu adalah bahagian tengkorak. Jadi kita dah settle lah untuk bahagian tengkorak. Sekarang ni kita pergi kepada tulang rusuk dan sternum. Ni adalah untuk rangka paksi. Jadi kita pergi satu-satu dulu lah ya. Kamu janganlah nak advance sangat. Kita belajar satu-satu. Kita pergi pada rangka paksi dulu yang melibatkan tulang rusuk dan sternum. Jadi ini kita panggil sebagai sangkar rusuk. Warna biru. Sangkar rusuk. Okey, sangkar rusuk atau bahasa Inggeris kita panggil rib cage. Rib tu rusuk, cage tu sangkar lah. Jadi apa yang ada dekat sangkar rusuk ni? Dia ada sternum. Sternum yang kat situ. Okey, sternum. Kemudian dia ada tulang rusuk. Tulang rusuk ada 12 pasang semua. Jadi tulang rusuk ada 12 pasang. Kita pergi pada nombor 1 hingga nombor 7. Jadi maksudnya 12 pasang tu apa? Dia 7 pula. 12 sebelah kanan, 12 sebelah kiri. Lelaki perempuan sama je bilangan dia ya. Maksudnya kita ada 24 tulang rusuk, perempuan ada 24, lelaki ada 24. Tak ada kurang. Lelaki kurang ke, perempuan kurang ke, tak ada. Jadi cikgu tak nak ceritalah tentang agama kat sini kan, ada hadis ke apa ke, tak ada. Dia sama je. Lelaki dan perempuan bilangan tulang rusuk dia sama. Kalau untuk yang manusia tu sendiri, kita ada 206 tulang. Yang dewasa lah, kanak-kanak lain. Jadi lelaki 206, perempuan pun 206. Sama sahaja. Jadi kita ada 12 pasang tulang. Tulang rusuk ni dia ada kiri dan kanan. Jadi nombor 1 hingga nombor 7. Jadi kita cuba lukis nombor 1 hingga nombor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni cikgu berwarna merah. Bukan sebab tulang dia warna merah, cuma nak bagi tahu betapa pentingnya dia warna merah. Tulang rusuk. Dia bukan warna merah lah, cikgu nak tunjukkan dia yang itu nombor 7. Ini nombor 7. Okey, nombor 7. Daripada okey, sama jugalah, kiri kanan pun sama juga. Yang last sekali kita ada nombor 7 kat situ. Jadi 1 hingga 7 ni kita panggil sebagai tulang rusuk sebenar. Okey, tulang rusuk sebenar. Mari datang pula nombor 8, 9, 10. Daripada nombor 7 ni, dia keluar nombor 8, dia keluar nombor 9, dia keluar nombor 10. Kiri pun sama lah. Daripada nombor 7 ni, dia keluar nombor 8,
dia keluar nombor 9, dia keluar nombor 10. 8, 9, 10. Boleh tak? Jadi ada nombor 8 sampai 10. Sampai 10, kita panggil dia sebagai tulang rusuk palsu. Okey, tulang rusuk palsu. Kemudian daripada tulang belakang, dia akan keluar lagi 2, 11 dan 12. 11 dan 12. 11, 12. Dia tak bersambung dengan sternum yang dekat tengah. Sekali lagi, 11 dan 12 tak bersambung dengan sternum yang di tengah. Jadi kita ada 11 hingga 12. 11 dan 12 lah. Yang ini kita panggil sebagai tulang rusuk terapung. Okey, floating ribs. Terapung. Jadi kita ada 1, 2, 3 jenis tulang rusuk sebenar, tulang rusuk palsu, tulang rusuk terapung. Tulang rusuk ni semua dia akan ada cantuman dengan sternum yang kat depan dan cantuman dengan vertebra yang kat belakang. Vertebra ni adalah tulang belakang. Jadi kita ada satu lagi kita panggil sebagai vertebra lah, turus vertebra. Turus vertebra. Jadi untuk turus vertebra ni, dia adalah tulang belakang. Jadi dia ada kat mana? Kat belakang lah. Okey. Jadi turus vertebra ni dia ada 5 bahagian. Okey, dia ada 5 bahagian. 5 bahagian. Bahagian bawah kepala, yang bahagian leher itu, kita panggil dia sebagai vertebra cervix. Dia semua ada 7 tulang. Okey. Seterusnya kita ada vertebra thorax. Vertebra thorax ada 12 tulang. Seterusnya kita ada vertebra lumbar. Dalam exam tak boleh tulis V ya. Tulis bagi penuh. Cikgu nak tulis penuh tapi tak muat dah. Vertebra lumbar ni ada 5 tulang. Kemudian kita ada vertebra sacrum. Okey. Ataupun kita panggil sacrum saja. Dalam buku ni dia tulis sacrum saja, tapi dia part of vertebra lah. Sacrum 5 tulang ni dia bercantum antara satu sama lain. Kemudian coccyx 4. Okey, dia bercantum antara satu sama lain. Jadi kita ada 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4 yang melibatkan turus vertebra. Cuma vertebra cervix ni dia ada beberapa nama yang kamu kena tahulah sebab dia ada dalam silibus. Dipanggil sebagai atlas dan satu lagi adalah axis. Atlas ni adalah vertebra cervix yang pertama, axis ni vertebra cervix yang kedua. Jadi atlas cervix yang pertama, axis cervix yang kedua untuk vertebra cervix. Jadi ini adalah melibatkan turus vertebra. Nanti kita akan tengok sekali lagi ni tentang turus vertebra ni. Ada vertebra atlas, vertebra axis, ada vertebra cervix. Cervix tu sekali lah 1 sampai 7 yang melibatkan atlas dan axis. Jadi yang ini adalah axis, yang ini adalah yang nombor 1 tu atlas, yang kedua tu axis. Semua ni adalah untuk vertebra cervix. Kemudian 1 sampai 12 ni adalah vertebra thorax. Kemudian 1 sampai 5 ni adalah vertebra lumbar. 1 sampai 5 untuk yang ini adalah sacrum. Yang ini adalah vertebra caudal ataupun coccyx. Bolehlah mana-mana. Caudal ada coccyx, nama dia lah. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya macam mana kan? Cikgu ni terbiasa dengan kelas bertanya kan. Jadi ini adalah untuk rangka paksi. Kemudian kita pergi pula kepada rangka appendage. Okey, rangka appendage. Mana nak lukis ni? Okey, cikgu dah alih dah tu gambar apa ni? Tengkorak tu ke sebelah sini supaya kita boleh nampak
boleh tulis sikit-sikit lah. Kita nak tengok pula kepada rangka appendage. Tadi kita dah cerita tentang rangka paksi. Okey, dalam rangka appendage ni, yang pertama kita ada lengkungan pectoral. Dekat sini ni lengkungan pectoral. Jadi kita cuba bincangkanlah apa dalam lengkungan pectoral ni. Jadi itulah lengkungan pectoral. Apa yang ada dalam lengkungan pectoral? Kita ada clavicle. Okey. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil collarbone. Tulang collar, collarbone. Kalau kamu pegang dekat kamu punya bahagian atas tulang rusuk tu, dekat bahu kamu tu, kat bahagian depan tu, kamu pegang tulang tu. Siapa yang kalau kurus tu kan, dia boleh nampak lah tulang clavicles tu. Okey. Kemudian dia ada macam sayap ni, kita panggil sebagai scapula. Jadi kedua-dua ni adalah lengkungan pectoral. Kemudian kita ada tulang lengan. Okey, tulang lengan. Jadi tulang lengan cikgu padam Ustaz diganggu. Ataupun cikgu ubah pergi tempat lain. Dia macam-macam lah kita boleh buat kat dia. Kita yang buat kat dia. Okey, ada lengkungan pectorals, iaitu yang melibatkan clavicle. Kita ada scapula kat situ. Kemudian kita ada tulang lengan. Naik ke atas sikit. Dekat tulang lengan ni kita ada humerus. Humerus, ini humerus lah. Okey, kemudian di sini kita ada radius dan ulna. Radius, ulna. Tak apa nampak, tulis kat situ ulna. Kemudian tulang adalah tulang lengan lah. Okey, tulang lengan. Kemudian kita pergi kepada tulang kaki. Kejap, dalam tulang lengan ni dia ada juga bahagian tangan ni. Okey, bahagian tangan, iaitu yang pertama, bahagian tangan yang pertama, kotak yang pertama ni, cikgu bulatkan dia macam tu, kita panggil sebagai carpus. Okey, bulat yang kedua, bulat pula petak yang kedua, kita panggil sebagai metacarpus. Metacarpus. Kemudian di hujung jari itu kita panggil sebagai falang. Okey, itu yang ada di tulang lengan. Tulang lengan. Kemudian kita ada lengkungan pelvis. Jadi di sini ada lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ni dia ada ilium. Di kat sinilah ilium. Okey, cikgu tak nak tulis sebab nanti kita akan bincang lagi. Kemudian di tengah-tengah ni kita ada tulang pelvis. Okey, tulang pelvis. Kemudian yang kat bawah ni dia ada dua macam cincin tu, kita panggil sebagai ischium. Ischium, dia adalah bahagian daripada tulang pelvis. Seterusnya kita ada kaki lah, ataupun tulang kaki. Tulang kaki kita ada femur, kita ada patella, kita ada tibia dan fibula. Tibia, fibula. Kita ada tarsus, metatarsus. Last sekali, hujung jari kaki itu kita panggil sebagai falang. Jadi ini adalah untuk rangka appendage. Rangka appendage. Jadi kita ada rangka paksi dengan rangka appendage. Jadi rangka appendage kita ada lengkungan pectoral yang melibatkan clavicle dan scapula. Kemudian kita ada tulang lengan. Di tulang lengan kita ada humerus, radius dan ulna. Lepas tu carpus, metacarpus, falang. Kemudian kita ada lengkungan pelvis, tulang punggung kita lah. Jadi di tulang punggung tu dia ada ischium, dia ada ilium, dia ada tulang pelvis. Okey, lengkungan pelvis. Kemudian ada tulang kaki. Tulang kaki kita ada femur, kita ada patella,
tibia, fibula, tarsus, metatarsus, falang. Jadi itu melibatkan tulang kaki. Jadi nak tak nak kamu kena ingatlah semua yang diceritakan tadi. Okey, semua yang diceritakan tadi. Okay, cikgu nak ulang sekali lagi lah. Kalau kamu rasa dah bosan dengar, kamu boleh forward sikit lah. Okay, forward sikit ataupun kamu skip lah bahagian ni. Supaya nanti bila kita selalu ulang, dengan harapan kita ingat lah apa yang kita ulang tu. Sebab kalau kamu tak ingat, nanti susah kamu nak jawab bila exam. Jadi kita pergi dulu pada rangka paksi. Jadi rangka paksi kita ada tengkorak. Jadi di tengkorak ni dia ada cranium. Dia ada soket mata. Dia ada soket hidung. Dia ada soket telinga. Kemudian dia ada rahang atas, dia ada rahang bawah, dia ada gigi. Okey, jadi kranium ni adalah untuk melindungi otak yang di dalam. Jadi ini adalah rangka paksi yang pertama, tengkorak. Seterusnya kita ada sangkar rusuk. Jadi di sangkar rusuk dia ada sternum di tengah-tengah. Okey, sternum. Tihalah eja. Sternum, kemudian dia ada tulang rusuk. Jadi di tulang rusuk tu nombor 1 hingga nombor 7 adalah tulang rusuk sebenar. Dalam exam tak boleh tulis ya TR, kena tulis bagi penuh. Okey, nombor 8 sehingga 10, 8, 9, 10 tulang rusuk palsu. Nombor 11 dan 12 tulang rusuk terapung. Okey, tulang rusuk terapung atau tulang terapung. Ini melibatkan tulang rusuk. Seterusnya kita ada vertebra lah, tulang vertebra. Ini adalah rangka paksi ya, rangka paksi. Jadi tulang vertebra dia ada tulang belakang, dia terbahagi kepada 5 bahagian. Jadi kita ada vertebra cervix. Vertebra cervix ada berapa tulang? Ada 7. Kemudian kita ada vertebra thorax. Dalam exam tak boleh tulis V saja ya. Ni cikgu nak tunjuk lah. Nanti kalau tulis panjang sangat, video ni jadi panjang sangat pula. Kamu duk marah kat cikgu. Kemudian kita ada vertebra lumbar 5. Kemudian bawahnya kita ada sacrum. Sacrum ada 5 tulang yang bertaup ataupun bercantum antara satu sama lain. Kemudian kita ada caudal, tulang caudal atau vertebra caudal. Dipanggil juga sebagai koksik. Ni 4 yang bercantum antara satu sama lain. Tulang vertebra, tulang belakang. Jadi dalam rangka paksi, dia ada tengkorak, sangkar rusuk, tulang vertebra. Cikgu dah cerita tadi semua sangkar rusuk tu yang mana, tulang rusuk tu yang mana, nombor 1 sampai nombor 7, 8, 10 mana, 11, 12 mana. Jadi dengan harapan kamu bila kamu dengar video tu, bila ulangan pada bahagian ni kamu tahulah. Bila sebut saja nombor 1 hingga 7 tulang rusuk sebenar, kenapa dia tulang rusuk sebenar? Sebab dia bercantum daripada belakang, iaitu tulang vertebra, dan bercantum kat depan tulang sternum. 8 dengan 10 tu kenapa dia palsu? Sebab dia keluar daripada nombor 7. Nombor 8 tu keluar daripada nombor 7, nombor 9 keluar daripada nombor 7, nombor 10 keluar daripada nombor 7. Jadi dia tulang rusuk palsu. Jadi dia kena bercantum dengan nombor 7, kemudian dia ada bercantum dengan vertebra dekat belakang. Kemudian nombor 11 dan 12 adalah tulang rusuk palsu, tulang rusuk terapung. Dia hanya bercantum dengan tulang belakang sahaja, tulang vertebra sahaja. Dia tak bercantum dengan sternum yang kat depan. Okey, jadi apa fungsi sangkar rusuk ni? Sangkar rusuk ni akan melindungi organ-organ dalam sangkar rusuk tu. Sebagai contoh paling mudah sekali, peparu. Jadi dia akan melindungi peparu. Kemudian di dalam sangkar rusuk juga ada jantung. Jadi dia akan melindungi jantung. Jadi peparu dan jantung ni adalah organ vital, organ kritikal. Kalau sesuatu yang berlaku kepada peparu dan jantung, dia akan memberi kesan yang cukup-cukup buruk kepada manusia. Boleh ya?
Jadi ini adalah rangka paksi. Seterusnya kita pergi kepada rangka appendage. Yalah. Okey, rangka appendage. Cikgu tak tulis sini rangka paksi. Jadi rangka appendage mula dengan lengkungan pectoral. Jadi di lengkungan pectoral ni ada scapula. Kemudian dia ada clavicle. Kamu jangan tertukar pula scapula dengan clavicle. Clavicle ni adalah collarbone. Kalau kamu nampak dekat kamu punya badan tu, yang bahagian depan tu yang ada macam collar tu kan, collar kamu punya collar tu kamu pegang, dia keras kat situ. Kemudian yang scapula tu macam sayap. Okey, sinilah scapula. Ini clavicle. Dia adalah bahagian pada lengkungan pectoral. Kemudian kita ada tulang lengan. Okey, tulang lengan dia terdiri daripada humerus. Jadi jangan tertukarlah. Okey, humerus. Jadi cikgu dulu waktu belajar dulu nak pastikan cikgu tak tertukar antara femur dengan humerus. Humerus tu H kan? Humerus, ini humerus. Humerus. H ni hand lah. Femur dekat bahagian kaki. F foot. Okey, atau feet. Itu cikgu dululah, kamu buatlah, kamu nak ingat macam mana. Okey, yang kamu rasa paling mudah sekali. Jadi kita ada humerus. Lepas tu kita ada radius dan ulna. Okey, kita ada radius dan ulna. Boleh ya, kawasan sinilah radius dan ulna. Ni tulang lengan. Kita ada humerus, radius, ulna. Kemudian kita ada carpus. Jangan tertukar ya. Atas kat tangan tu carpus. Kat kaki tarsus. Metacarpus dengan falang. Okey, boleh ya. Itu adalah untuk tulang lengan. Tulang lengan. Seterusnya kita ada tulang kaki. Patutnya pergi pelvis dulu, tak apalah, tulang kaki. Jadi di tulang kaki tu kita ada femur lah. Femur. Lepas tu kepala lutut. Kepala lutut ni patella. Kemudian kita ada tibia, fibula. Jadi sini carpus, bawah ada tarsus. Tarsus, metatarsus, falang. Samalah, jari kaki. Okey, falang. Kemudian kita ada lengkungan pelvis. Jadi sini adalah lengkungan pelvis. Yang ini dalam rangka appendage. Jadi lengkungan pelvis ni bahagian yang luar ni, kat sini kita ada ischium. Ischium pula. Ilium. Double L. Okey, ilium. Kemudian di kawasan sini, okey, samalah kawasan sini, kita ada tulang pelvis. Tulang pelvis. Di bawah ni kita ada ischium. Okey, ischium. Kemudian di tengah-tengah ni kita ada pubic symphysis. Okey, ataupun bahasa Melayu dia symphysis pubic. Ni adalah pubic symphysis. Cikgu harap kamu boleh ingat lah. Memang banyak, tak upayalah. Dah kamu ambil biologi kan, nak tak nak kena ingat. Untuk bahagian sistem rangka manusia. Jadi dia terbagi pada dua, rangka paksi dengan rangka appendage. Dan semua nama ni kamu nak tak nak kena ingat. Jadi untuk yang SPM pun, kalau kamu rasa berat untuk ingat benda-benda macam ni, kalau kamu ambil biologi lagi, jadi siapa jadi doktor, lagilah banyak kena ingat. Bukan cikgu nak takut dengan kamu, tapi benda ni dia melibatkan masa, hempas pulas kita, dan kita punya komitmen terhadap apa yang sepatutnya kita tahu. Okey.
Sekarang ni kita pergi spesifik kepada tulang belakang, iaitu turus vertebra, tulang vertebra. Sebabkan dalam silibus kamu kena terangkan tentang turus vertebra ni, jadi cikgu akan cuba terangkan lah. Walaupun dia terlalu banyak sangat nama bagi struktur bagi turus vertebra ni, nak tak nak kita kena cuba fahamkan. Dia memang soalan untuk SPM ni, soalan ni boleh dikatakan terkenal jugalah. Sebab apa? Dia suruh kamu bezakan antara satu jenis tulang dengan satu jenis tulang yang lain berdasarkan struktur tulang tu. Jadi kemungkinan dalam soalan objektif tu dia bagi gambar rajah turus vertebra, salah satu kemungkinan. Kemudian dia suruh kamu kenal pasti yang gambar rajah yang dia bagi itu adalah jenis yang mana satu. Jadi kamu nak tak nak kena tahulah bentuk dia macam mana nak bezakan satu jenis turus turus vertebra dengan satu lagi jenis turus vertebra ataupun tulang belakang ni. Jadi kita ada 5 jenis. Okey, kita lah manusia kan, ada 5 jenis vertebra yang bermula daripada bawah leher sampailah tulang rusuk. Okey, kemudian dia ada vertebra bahagian tulang rusuk, kemudian dia ada vertebra bahagian perut, dia ada vertebra pada tulang punggung, okey, atau pinggul. Jadi kalau kamu nampak kat sini, cikgu ada lukis, dia straight macam ni lah. Kalau kamu berdiri tegak lah, dia straight macam ni. Kemudian dia blok ni, 1, 2, 3. Dia bukan tulang straight. Okey, macam ni. Sebab apa? Kalau dia tulang straight yang macam ni, susah kamu nak bengkokkan badan kamu. Jadi dia agak fleksibel lah tulang vertebra ni. Sebab apa? Sebab dia banyak. Dia ada lebih kurang 33 tulang semua. Jadi kita boleh tambah lah nanti. Okey, dia ada 33 tulang. Jadi dia satu persatu, dia bersambung antara satu sama lain ni. Di tengah-tengah antara satu vertebra dengan satu vertebra ni dia ada cakra, atau bahasa Inggeris dipanggil sebagai disc. Kemudian pada hujung permukaan tulang ni sebenarnya dia ada rawan. Okey. Warna apa ni? Di hujung ni dia ada rawan pada hujung permukaan tulang. Jadi di antara satu tulang vertebra dengan satu tulang vertebra dia ada disc ataupun cakra. Kemudian di hujung tulang tu dia ada rawan atau cartilage. Jadi disc ni salah satu fungsi dia adalah untuk menyerap hentakan lah. Jadi kalau sesuatu berlaku pada badan kamu atau kamu terjatuh ke apa ke, dia akan cuba melindungi apa yang ada di dalam tulang vertebra tu daripada terganggu ataupun rosak. Kemudian kita ada tulang rawan. Tulang rawan ataupun cartilage ni, rawan ni, dia selalunya fungsi dia adalah untuk melindungi hujung tulang. Jadi dia tak nak ada geseran ke, sebab kat situ mestilah ada reseptor kesakitan. Jadi dia tak nak ada sesuatu berlaku pada tulang itu. Jadi boleh ya. Jadi antara salah satu sebab kenapa dia banyak sampai 33 tulang belakang ni, satu persatu disusun satu persatu dalam bentuk keadaan macam kita nampak blok kan, adalah untuk boleh kita fleksibelkan badan kita, kita boleh bongkokkan badan kita, bengkokkan badan kita. Dan kalau kamu nampak ada yang jenis waricot tu kan, dia lagi hebat lah, dia punya flexibility tu sampai ekstrim punya bengkok dia punya badan dia tu. Siapa yang pergi gimnastik ke apa ke, kita boleh nampak lah dia punya flexibility tu. Macam mana boleh keadaan macam tu? Sebab dia praktis daripada kecil. Jadi bila dia membesar, dia dah praktis daripada kecil, dia membesar, dia dah ada adaptation terhadap ekstrim punya condition. Jadi tubuh badan dia dah keadaan yang dia dah terbiasa dengan keadaan yang lenturan yang macam tu. Tapi kalau kamu dah dewasa, dia agak susah lah kita nak bentukkan tubuh badan tu. Okay? Jadi silap-silap air bulan patah riuk tulang kamu nanti. Dan bagi orang yang bekerja kan, orang yang bekerja duduk sepanjang hari, ini antara salah satu masalahnya lah. Sebab apa? Dia kemungkinan boleh kena slip disc. Cikgu tak pasti bahasa Melayu panggil apa. Jadi slip disc ni ada sesuatu yang berlaku pada turus vertebra, tulang belakang ni, menyebabkan seolah-olah dia lari daripada kedudukan asal dia. Lari sikit saja,
Apabila dia lari sikit saja daripada tulang asal, dia tak duduk ngam dengan tulang yang sebelumnya, dia akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Okay? Kesakitan yang amat sangat lah. Cikgu sendiri tak pernah kena lah, tapi kita risau jugalah. Sebab tu kalau kamu jenis yang gamers kan, duduk sepanjang hari, jadi pastikan kamu duduk dalam keadaan posture yang betul. Okey, kemudian janganlah asyik duduk saja kan. Petang-petang tu bolehlah pergi jalan-jalan ke, jogging-jogging ke kan, ambil angin petang-petang. Amalkan kehidupan yang sihat. Ni bukan cikgu nasihat kamu sajalah, cikgu nasihat diri sendiri juga. Sebab kerja cikgu ni kan bukannya ada kita nak kena angkat berat ke, nak duduk tengah panas ke, tak ada lah. Dia kebanyakan duduk je. Tambah-tambah musim PKPB ni lagilah. Jadi amalkan kehidupan sihat. Dia tengok dah melalut ke arah lain kan. Kita sambung. Jadi tulang belakang ni kita ada 5. Okey, ada 5. Yang pertama, yang bahagian atas sekali ni, kita ada vertebra cervic. Okey, vertebra cervic ada S. Dia ada 1 sehingga 7 vertebra cervic. Yang ni kedudukan dia selalunya bawah kepala. Kalau kita ni bawah leher, bukan bawah leher, dekat leher tu, vertebra cervic. Jadi vertebra cervic ni dia akan menyokong bahagian tengkorak kita. Kepala kita ni dia akan sokong. Jadi dia memberi sokongan kepada tengkorak kita supaya dia berada pada atas badan, kan? Berada pada atas leher. Jadi kalau tidak ada vertebra cervic ni, jadi susahlah dia nak berdiri tegak, nak pastikan kedudukan dia tu. Jadi boleh ya. Kemudian kita ada nombor 1 hingga 12. 1 hingga 12 kita ada vertebra thorax. Okey, vertebra thorax 1 hingga 12 kita ada vertebra thorax. Jadi vertebra thorax ni dia ada sambungan dengan tulang rusuk. Dia ada sambungan dengan tulang rusuk. Dia 12 pasang tulang rusuk tu dia ada sambungan dengan vertebra thorax. Semua sekali. Okey, cuma yang sternum dia hanya ada sambungan nombor 1 hingga nombor 7. Nombor 8, 9, 10 dia bersambung dengan yang nombor 7 tu. Dan nombor 11, 12 dia tak ada bersambung dengan sternum yang kat bahagian depan. Sebab tu dia ada 12 untuk vertebra thorax, yang mana dia akan bersambung dengan 12 pasang tulang rusuk kiri dan kanan. Okey, jadi maksudnya kiri dan kanan dia tu ada tulang rusuk. Kalau kamu ada torso dekat apa ni, dekat lab boleh tengoklah tentang tulang rusuk tu. Jadi kemudian kita ada lumbar, vertebra lumbar nombor 1 hingga nombor 5. Jadi ada 5 semua. Vertebra lumbar ni dia mempunyai kekuatan kebesaran yang sangat besar lah. Okey, sebab apa? Sebab dia nak menyokong bahagian atas badan. Dia berada kat perut kan, kat perut kita ni. Kemudian bahagian atas tu ada tulang rusuk, bahagian atas lagi ada leher, bahagian atas lagi ada tengkorak. Jadi dia memerlukan satu struktur yang kuat, struktur yang besar supaya dia dapat menampung seluruh kawasan yang atas tu. Jadi kalau kita nak berdiri tu, kita tak ada masalah. Jadi ini adalah untuk vertebra lumbar. Seterusnya kita ada vertebra sacrum. Okey, vertebra sacrum. Yang inilah. Okey, dalam vertebra sacrum ni dia ada 5 yang bersambung terus antara satu sama lain. Kemudian kita ada vertebra caudal atau coccyx. Yang ni macam ekor ni, 4 yang bersambung antara satu sama lain. Jadi itu secara umumnya lah apa yang kita ada dalam tulang belakang kita, 33 semua sekali. Okey, 33 semua sekali. Sekarang ni kita nak pergi secara khusus tentang struktur vertebra ni. Okey, struktur dan nama-nama bahagi struktur-struktur tersebut. Jadi banyaklah nama ni. Tulang ni cerita banyak sungguh. Yang ni yang kamu punya syllabus. Nanti bila kamu sambung nanti lagilah banyak. Tak tahulah nak ingat macam mana. Okey, memang struggle sungguh lah. Jadi kita ada vertebra cervic. Jadi vertebra cervic ni nombor 1 sehingga nombor 7.
Nombor 1 hingga nombor 7. Dalam vertebra cervix ni, kita ada tulang vertebra yang pertama. Tulang vertebra yang pertama dipanggil sebagai vertebra atlas. Okey, tulang vertebra yang pertama dipanggil sebagai vertebra atlas. Tulang vertebra yang kedua dipanggil sebagai axis. Jadi nak tak nak kamu kena ingatlah, yang pertama adalah atlas pula dah. Atlas, yang kedua adalah axis. Boleh ya? Yang pertama adalah atlas, yang kedua adalah axis. Jadi jadi yang ini, atlas dan axis ni sebenarnya adalah vertebra cervix. Dia adalah vertebra cervix. Vertebra cervix. Yang lain tu semua vertebra cervix lah. Boleh ya? Jadi untuk yang tulang yang pertama tu kita panggil sebagai vertebra atlas. Yang kedua adalah vertebra axis. Dan yang lain tu adalah vertebra cervix. Dalam struktur dia lah, dalam struktur dia. Sebab apa? Sebab dia punya struktur tu dia berbeza sikit. Nombor 1 dengan nombor 2 berbeza. Kemudian nombor 3, 4, 5, 6, 7 semua berbeza dengan nombor 1 dan nombor 2. Tapi semua sekali dikategorikan sebagai vertebra cervix. Cikgu harap kamu faham lah yang tu. Okey, kita pergi dulu kepada struktur vertebra atlas dengan axis dengan cervix. Jadi dia ada kat hujung ni cuaran spina. Okey, cuaran spina. Untuk vertebra axis pun ada cuaran spina. Kamu nampak tak berlaku pertambahan kepada panjang dan struktur bagi cuaran spina apabila dia ke bawah. Paling atas sekali vertebra atlas kan. Bila dia bergerak ke bawah sikit, vertebra axis, dia berlaku perubahan pada cuaran spina dia. Kemudian bila pergi kepada vertebra cervix yang nombor 3 sampai nombor 7 ni, cuaran spina dia panjang sikit. Okey, cuaran spina dia panjang sikit. Itu adalah struktur yang pertama yang kamu nampak ada perbezaan. Jadi sepatutnya bila kita lihat kepada struktur-struktur ni, antara yang penting kita dapat bezakan. Sekali kita pandang, kita tahu dia adalah vertebra atlas. Dua kali kita pandang, kita tahu yang ini adalah vertebra cervix. Confirm. Okey, 3 kali kita pandang, kita tahu yang ini adalah vertebra axis. Kita dapat bezakan antara satu sama lain. Walaupun dia adalah vertebra, dia tulang belakang, tapi dia ada jenis-jenis dia, kita dapat bezakan. Sebab tu kalau orang biologi ni memang kalau dia memang belajar, dia memang faham apa yang berlaku di sekeliling. Kan ada apa ni? Peribahasa, sekilas ikan di laut tahu jantan betina kan. Jadi kalau orang yang belajar biologi, dia memang expert marine. Dia belajar tentang ikan-ikan ni, confirm dia tahu. Sekilas ikan di laut tu dia tahu jantan betina. Yang ni jantan, yang ni betina. Okey. Jadi kalau contohnya tengok kura-kura kan. Sekilas tengok kura-kura tu dia tahu yang mana jantan, yang mana betina. Okey. Memang dia ada kefahaman, dia ada ilmu tu. Samalah juga kamu. Sekilas melihat vertebra ni, kamu tahu yang mana atlas, axis dengan cervix. Itu perumpamaan dia lah. Seterusnya adalah perbezaan dari segi salur saraf. Jadi salur saraf apabila semakin atas dia semakin besar, semakin ke bawah dia makin kecil. Jadi kalau kamu tengok ni salur saraf, ni salur saraf. Jadi salur saraf tu semakin mengecil daripada atlas, axis ke cervix, dia semakin mengecil. Jadi apa yang ada dalam salur saraf? Adalah saraf tunjang. Saraf tunjang ada dalam salur saraf. Jadi saraf tunjang ni dia memang sangat-sangat penting. Jadi kalau sesuatu berlaku pada saraf tunjang, boleh menyebabkan kelumpuhan. Even dia ada penyakit yang mengganggu saraf tunjang ni, penyakit genetik lah, yang dia termusnah dengan sendirinya, degeneratif. Kalau tak salah cikgu, nama penyakit tu Huntington disease. Okey. Ni cikgu tengok cerita House lah, Dr. Gregory House tu kan. Dia salur saraf. Boleh ya? Jadi dia ada lah benda-benda lain. Dia ada foramen melintang, dia ada muka sendi. Muka sendi ni dia ada sendi, dia ada macam satu bentuk yang mana dia ngam dengan vertebra yang bawah. Supaya nanti bila ada pergerakan, dia tak keluar daripada permukaan dia. Dia tak keluar daripada kedudukan vertebra tu. Jadi muka sendi ni seolah-olah untuk pasakkan dia pada kedudukan yang betul.
Cikgu tak tahu lah kamu faham pasak ke tak. Pastikan kedudukan dia betul. Okey. Ini muka sendi. Jadi dia mesti ngam lah, dia mesti sesuai, dia mesti serasi. Apa ayat yang sesuai ya? Basically dia must be fit with other vertebra. Okay, must be fit with other vertebra supaya nanti dia tak mudah tergelincir daripada vertebra yang lain. Sebab dia nak pastikan dia berada lurus atau berada pada tempat yang sepatutnya supaya dia tak ganggu salur saraf. Dia tak ganggu saraf tunjang yang ada dalam salur saraf. Okey, coran melintang adalah fungsi dia. Muka sendi. Kemudian ada cuaran odontoid, foramen melintang. Kemudian ada lengkuk saraf, cuaran melintang. Jadi cikgu, kalau nak cerita satu persatu, dia punya fungsi dia memang ada fungsi dia. Tapi, bukan semua benda yang kamu kena ingat lah. Kamu nak ingat semua memang, kalau ikut yang betul-betul lah, dia adalah fungsi dia dalam biologi ni. Cuma cikgu yang terangkan adalah apa yang ada dalam syllabus lah. Okay, supaya kamu faham, nak bezakan antara satu vertebra dengan satu lagi vertebra tu macam mana. Orang kata apa, sekali pandang kita tahu yang ni atlas, axis atau cervix. Kemudian kamu nampak ini ada centrum. Bila masuk vertebra cervix nombor 3 sampai nombor 7 ni, dia bentuk macam ni. Okey, cuaran spina dia dah panjang, salur saraf dia tu dah mula mengecil, dia ada muka sendi, dia ada cuaran melintang, dia ada sentrum. Tapi sentrum dia ni tak besar sangat. Okey, sentrum dia tak besar sangat. Supaya nanti dia dapat menyokong bahagian yang atas. Sentrum dia ni sebagai satu tapak kestabilan lah. Seolah-olah macam tu lah, tapak kestabilan supaya dia dapat menyokong yang atas. Sebab apa? Menyokong yang atas tu tak adalah banyak sangat. Dia ada axis, atlas dengan tengkorak. Berbanding dengan yang ada dekat thorax kena lebih besar dia punya sentrum supaya dia dapat sokong bahagian cervix, axis, atlas, tengkorak. Lamba pula dia kena paling besar sekali sentrum dia sebab dia kena menyokong thorax, menyokong leher, menyokong tengkorak. Jadi sentrum tu dia seolah-olah macam tapak dia. Okey, tapak dia yang akan memastikan kestabilan. Kita stabil, kita rasa selesa berdiri dengan rasa tak ada masalah. Jadi kalau kamu nampak, untuk yang vertebra thorax ni, cuaran spina dia makin panjang dan makin menghalus. Kemudian cuaran melintang dia jadi panjang ni. Kenapa dia jadi panjang macam ni? Supaya dia dapat ada attachment. Bahasa Melayu dia apa? Dia ada pelekatan dengan thorax, tulang rusuk. Okey, dia ada pelekatan dengan tulang rusuk. Jadi pelekatan tu macam mana? Cikgu tak pastilah arah dia kat mana. Okey. Mungkin macam ni lah. Okey. Macam ni. Kemudian dia ada kat bawah ni. Contohlah ya. Harap-harap tak salah lah. Ya, kalau salah tu minta maaf lah ya. Cikgu pun tak adalah ingat sangat. Jadi kamu nampak sini, ini ada tulang rusuk. Dia ada bahagian kanan dan bahagian kiri. Dia ada pelekatan pada cuaran melintang. Okey, dia ada pelekatan pada cuaran melintang yang akan menyokonglah pada tulang rusuk tu. Kemudian kamu nampak sentrum dia agak besar berbanding dengan vertebra cervix. Kenapa dia besar? Supaya dia dapat menyokong vertebra cervix yang ada terdiri daripada nombor 1, nombor 2 tu, vertebra atlas dengan vertebra axis, kemudian tengkorak. Okey, bahagian kepala. Seterusnya kita ada lumbar, vertebra lumbar. Kalau kamu nampak vertebra lumbar ni, cuaran melintang dia dah pendek. Sebab apa dia pendek? Sebab dia tidak ada pelekatan dengan, dia tak ada attachment dengan tulang rusuk. Lumbar tak ada pelekatan dengan tulang rusuk dah. Okey, jadi dia punya cuaran spina pun dah agak memendek. Kemudian salur saraf dia dah paling kecil. Bukan paling kecil lah, dia kecil salur saraf dia. Kemudian sentrum dia besar.
Sebab apa sentrum dia besar? Dia nak sokong vertebra thorax, dia nak sokong vertebra cervix, dia nak sokong axis, atlas. Axis dengan atlas ni adalah vertebra cervix ya. Sekali lagi, vertebra atlas, vertebra axis, dia dalam kumpulan vertebra cervix. Cuma vertebra cervix bentuk yang macam ni adalah bentuk nombor 3 sehingga nombor 7. Bentuk nombor 1 adalah vertebra atlas ni, bentuk dia nombor 1. Nombor 2 adalah bentuk axis, vertebra axis ni, nama dia. Tapi dia tergolong dalam vertebra cervix. Okey. Kemudian kita ada vertebra sacrum. Dia ada 5 semua tulang. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada 5 tulang yang bersambung antara satu sama lain. Kemudian salur saraf dia tu kecil je. Okey, salur saraf dia kecil je sebab dia dah sampai hujung dah. Tapi untuk salur saraf dekat lamba ni pun kecil juga. Tapi tak boleh lawan vertebra sacrum lah, lagi kecil lah. Okey, kalau kamu nampak sini, dia punya salur saraf tu makin lama makin mengecil apabila dia sampai ke tulang punggung. Last sekali kita ada vertebra caudal. Jadi vertebra caudal ni ada saintis kata dia tak berfungsi sangat lah. Tak tahu apa fungsi dia. Kamu boleh tanya cikgu kamu kat sekolah lah apa fungsi dia. Ada yang kata memberi keseimbangan kepada badan. Okey. Jadi kita baca sikit lah apa yang ada dalam nota ni. Sebab apa? Kenapa kita kena baca? Pemahaman saja dia tak cukup sebenarnya. Kita faham saja tak cukup. Kita kena baca juga ayat dia tu supaya nanti bila kita jawab, kita boleh ada susunan ayat yang agak bagus. Apabila kita baca secara point form ke, secara prosedur apa yang berlaku, apa yang ada, supaya nanti ayat-ayat tu kita boleh gunakan dalam kita nak menjawab soalan esei. Sebab tu pembacaan dalam biologi ni sebenarnya membantu juga supaya nanti kita dapat jawab menggunakan struktur ayat yang lebih kurang sama dengan nota yang ada. Itu yang cikgu belajar lah. Dulu kan ada belajar tentang pedagogi kan, teknik-teknik mengajar, banyaklah foundation of education kan. Cikgu kan ambil education, pendidikan biologi dulu. Jadi adalah belajar teori-teori tu. Banyak dah lupa lah. Biasalah benda kita tak ulang setiap hari, jadi dia akan lupa. Jadi kita ada vertebra atlas, vertebra cervix yang pertama, tiada sentrum. Dia kata tiada sentrum, bersendi dengan tengkorak. Kemudian kita ada vertebra axis, vertebra cervix yang kedua, cuaran spina yang besar, cuaran odontoid bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Okey. Cuaran odontoid bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Jadi dia ada persendian lah kat situ ya. Kemudian kita ada vertebra cervix. Vertebra cervix cuaran spina dia pendek, sentrum dia kecil. Vertebra thorax, cuaran spina panjang, cuaran spina dan cuaran melintang tempat pelekatan otot dan ligamen. Okey, jadi situ dia ada tempat pelekatan otot dan ligamen. Cuaran melintang, kecuali nombor 11 dan 12, muka sendi dan dengan tulang rusuk. Okey, muka sendi dengan tulang rusuk. Seterusnya kita ada vertebra lumbar, terbesar dan kuat. Cuaran spina pendek, sentrum besar. Okey, sentrum besar. Cikgu nak pergi sekali lagi kepada vertebra thorax ni. Kemungkinan kamu macam keliru, cikgu rasa lah, tak tahulah. Kalau kamu rasa kamu faham, tak apalah. Okey, tapi cikgu rasa macam ada keliru sikit sebab daripada nota yang ada. Nota ni cikgu bukan reka sendiri ya, memang dah ada dalam buku teks. Jadi cikgu keluarkan saja, masukkan dalam ni untuk kamu punya bacaan lah, untuk kita sama-sama baca. Okey, dia ada melibatkan cuaran spina. Okey, cuaran spina di kawasan sinilah. Kawasan sini. Besar sangat lah. Okey, kawasan sini cuaran spina. Kemudian dia ada cuaran melintang. Okey, cuaran melintang.
Jadi cuaran spina dan cuaran melintang ni tempat perlekatan otot dan ligamen. Okey, itu tak apa. Jadi tak ada masalah lah. Dia ada otot, ada ligamen melekat di situ. Jadi maksudnya ada melibatkan otot. Okey, melibatkan otot. Tapi sekarang ni kita tengok di bawah ni dia ada sebut tentang cuaran melintang. Cuaran melintang, muka sendi dengan tulang rusuk. Jadi maksudnya dia ada attachment. Jadi ada tulang rusuk yang melekat kepada bahagian cuaran melintang ni. Ada tulang rusuk yang melekat pada cuaran melintang. Jadi seolah-olah dia menyokong cuaran melintang tu lah. Dia menyokong cuaran, bukan dia menyokong cuaran melintang, cuaran melintang tu menyokong tulang rusuk tu dengan memberikan pelekatan pada muka sendi itulah. Tapi dekat sini dia tulis kecuali nombor 11 dengan 12. Jadi nombor 11 dengan 12 ni, tulang rusuk nombor 11 dengan 12 ni, dia tak ada muka sendi dengan cuaran melintang. Tapi bukan maksudnya dia tak melekat dengan vertebra thorax nombor 11 dengan 12. Dia masih ada lagi pelekatan dengan nombor 11 dengan 12. Masih lagi ada. Tapi bukan pada bahagian cuaran melintang. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, cikgu tak sempat nak lukis ni, kemudian baru terfikir bahawa kemungkinan yang ni kamu pening kepala. Jadi nombor 11 dengan 12 ni kalau kamu tengok ni, nombor 11 dengan 12, dia masih lagi ada pelekatan dengan T11, T12. T tu apa? Thorax lah. Vertebra thorax. Dia masih lagi ada pelekatan, tapi bukan pada cuaran melintang. Okey, dia punya pelekatan tu bukan pada cuaran melintang. Jadi dia melekat pada bahagian apa? Itu tak ada dalam silibus kamu. Kamu tak belajar yang itu. Dia ada pelekatan pada bahagian vertebra thorax. Tapi yang itu kamu tak belajar. Dia agak pening sikit lah. Kalau nak cerita dekat kamu tu agak complicated dan agak susah. Cikgu pun struggle juga nak bagi faham kan. Jadi dia ada macam-macam nama dekat situ. Ni bukan yang kamu nampak, yang kamu tengok kat atas ni adalah sebahagiannya. Dia ada lagi detail bahagian kepada vertebra ni. Okey. Jadi yang paling mudah sekali cikgu boleh cerita kat kamu, boleh terang kat kamu supaya nanti kamu paling mudah untuk faham. Vertebra thorax, okey, vertebra thorax nombor 1 hingga 10, cuaran melintang ni ada muka sendi dengan tulang rusuk. Kecuali nombor 11 dengan 12. Tapi nombor 11 dengan 12 ni masih ada pelekatan dengan vertebra thorax. Nombor 11 dengan 12, vertebra thorax nombor 11 dengan 12. Tapi bukan pada cuaran melintang. Tapi bukan pada cuaran melintang. Boleh ya? Sekarang kita cuba lihat kepada sendi. Jadi duk sebut tadi kan, muka sendi, sendilah, ataupun bahasa Inggeris kalau tak salah joint. Tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Nampak tak? Ada dua tulang atau lebih dia bertemu, atau rawan dengan tulang. Okey. Sekali lagi, tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau rawan dengan tulang. Itu kita panggil sebagai sendi. Kebanyakan sendi benarkan tulang bergerak secara relatif antara satu sama lain. Jadi dekat sendi itu dia ada membenarkan pergerakan, tapi bukan semua jenis lah. Jadi kadang-kadang pergerakan tu sangat-sangat terhad. Kadang-kadang pergerakan tu sangat-sangat ekstrim. Kadang pergerakan tu dia biasa sahaja. Okey, yang ekstrim tu orang tu sangat-sangat fleksibel lah. Sebab apa? Sendi dia tu membantu dalam dia bergerak ataupun membuat aksi yang ekstrim. Dia melalui praktis lah, latihan. Jadi ada 3 jenis sendi. Yang pertama adalah sendi tidak bergerak, iaitu sutur pada kranium. Okey, pada kranium tu dia sambungkan tulang permukaan kranium dengan satu lagi tulang kranium tu. Jadi kranium ni bukan satu tulang saja ya. Dia hasil cantuman antara satu permukaan tulang dengan satu permukaan tulang. Dan cantuman tu kita panggil sebagai sendi, ataupun dalam ni kita panggil sutur. Okey, dia adalah sendi tidak bergerak. Permukaan kranium ni dia tak bergerak. Kamu tak tahulah kiri ke kanan ke, mungkin tak ada, memang tak bergerak lah. Tak bergerak ni maksudnya tak bergerak lah. Dia akan fix macam tu keadaan dia. Kalau dia bentuk bulat macam tu, bulat lah. Kalau dia bujur, bujur lah. Kamu tak boleh pusing dia 180 darjah Celsius. 180 darjah Celsius pula. 180 darjah, 360 darjah, 270 darjah, tak boleh.
Dia memang akan kekal tetap macam tu. Kemudian kita ada sendi bergerak sedikit. Ini kita ada cakra rawan daripada vertebra. Jadi maksudnya sendi ni ada pada vertebra lah, cakra rawan. Kemudian sendi bergerak bebas. Jadi sendi bergerak bebas ada dua jenis. Satu sendi engsel, satu sendi lesung. Sendi engsel ni pada sendi lutut, siku, jari, kaki. Yang ini dia boleh bergerak pada semua arah. Okey. Kemudian kita ada sendi lesung, sendi bahu, sendi punggung. Pergerakan satu satah sahaja. Okey. Cikgu nak tunjuk kat kamu pun susah jugalah macam mana nak tunjuk. Tapi dia ada dua jenis sendi ni, sendi engsel dengan sendi lesung. Jadi kita tengok pada bahagian sendi ni, dia struktur ya. Jadi kita ada tulang lah kat sini. Jadi sini pun tulang jugalah. Sini pun tulang juga. Okey. Di hujung permukaan tulang tu, dia ada rawan. Okey, dia ada rawan. Rawan ni untuk apa? Untuk melindungi permukaan hujung tulang. Itu yang paling mudah sekali lah. Jadi sini dia ada tulis perkataan lindungi tulang daripada haus. Jadi dia akan kurangkan geseran antara tulang. Jadi tulang tu apabila dia bertemu satu sama lain, dia akan kurang geseran. Apa jadi kalau rawan ni tak ada? Dia akan menyebabkan kesakitan untuk bergerak. Ni selalunya kalau orang-orang yang dah berumur, jadi rawan ni kemungkinan dah haus. Jadi dia ada masalah untuk melindungi hujung tulang. Jadi apabila dia nak berjalan, dia nak bergerak, dia akan mengalami kesakitan yang agak teruk lah. Dan dia kena pergi buat operation lah kalau tak boleh juga nak rawat secara ubatan. Okey, dia makan ubat ke, bubuh suplemen ke, dia cucuk ke, tak boleh jalan juga. Nak tak nak dia kena pergi buat operation bubuh rawan palsu, tak salah cikgu. Okey. Kemudian dia akan menyerap hentakan, dia cushion kepada sendi. Boleh ya. Kemudian kita ada kapsul. Ni bahagian luar tu kapsul. Tisu bergentian, dia balut sendi, pelindungan kepada sendi. Kemudian ada membran synovial. Jadi membran synovial ni, kawasan sini ni, dia akan rembes bendalir synovial dalam rongga synovial. Sekali lagi, dia rembes bendalir synovial dalam rongga synovial. Rongga synovial ni ruang sini lah. Okey, rongga synovial. Dia rembeskan bendalir synovial. Jadi, kita ada bendalir synovial. Bendalir synovial. Dia pelincir yang mengurangkan geseran. Jadi, kita ada dua yang membantu dalam mengurangkan geseran. Kita ada rawan dan bendalir synovial. Nampak tak? Dia nak pastikan tulang tu terlindung. Tidak ada geseran yang kuat yang boleh menghauskan atau mencederakan hujung tulang. Kalau berlaku sesuatu pada hujung tulang tu, dia akan menyebabkan kesakitan. Okey, dia tak sepatutnya berlaku macam tu lah. Jadi tak adalah susah sangat kan? Okey, yang ini tak ada susah sangat tentang sendi. Sekarang kita cuba fahamkan tentang otot lah. Okey, otot. Kita ada otot rangka di sini. Jadi otot rangka ni adalah otot yang selalunya dia bersambung dengan tulang. Dia yang membantu untuk menggerakkan tulang tu. Jadi sebagai contoh pada tangan kita kan, kita ada humerus. Okey. Jadi dia akan cuba bantu untuk menggerakkan tangan kita. Dia terdiri daripada berkas gentian otot, ada saraf, ada salur darah. Bekerja secara berpasangan, bertindak berlawanan. Jadi disebut sebagai otot antagonis. Jadi dia ada dua jenis otot antagonis ni. Satu yang melibatkan otot extensor. Jadi bila sebut tentang otot extensor ni, dia meluruskan bahagian badan tu. Sebagai contoh kita ada tricep. Kamu nampak tricep kat sini kan? Jadi bila tricep ni mengecut, dia akan luruskan tangan. Kemudian kita ada otot flexor. Otot flexor ni dia membengkokkan bahagian badan tu. Yang ini kita panggil, ini bukan kita panggil. Yang contohnya kita ada bicep. Jadi kamu nampak sini ada bicep. Jadi bicep ni akan menarik tangan tu menyebabkan dia bengkok. Okey, dia bengkok. Kemudian kita ada tendon.
dengan ligament. Sini ada tendon. Tendon ni maksudnya daripada otot pergi ke tulang. Jadi otot tricep pergi ke tulang. Sekali lagi, otot tricep pergi ke tulang. Jadi tulang dan otot dia sambung. Dia adalah gentian kukuh, tidak kenyal, boleh lentur. Tendon dan ligament ni antara soalan yang suka ditanya dalam soalan objektif lah. Okey, kadang-kadang siapa yang kalau dia tak ingat, dia tertukar antara tendon dan ligament. Cikgu harap kamu tak tertukar lah. Kemudian ligament adalah tulang ke tulang. Jadi kita dah nampak kat sini. Okey, struktur ligament. Dia sambung tulang dengan tulang. Dia adalah berkas tisu penghubung. Ciri dia kuat, kenyal dan liat. Kamu kalau nak rasa nak tengok tendon ligament ni, kamu makan ayam lah. Makan ayam tu yang ada drumstick dengan thigh tu. Cikgu tak tahu drumstick tu apa kan. Thigh tu apa ya? Boleh makan ayam tengah hari ni ke, malam sekali ke. Dia beri sokongan kekuatan kepada sendi, membolehkan tulang bengkok di sendi. Seterusnya kita tengok pada lengan. Okey, macam mana lengan tu boleh bengkok dan lurus. Ni tangan kita lah. Okey, tulang tangan. Jadi bicep akan kecut. Ini bicep ni akan kecut. Bicep kecut, tricep akan kendur. Kalau bahasa Inggeris, contract and relax. Okey, contract and relax. Relax tu rehat sebenarnya dalam bahasa Melayu kan. Tapi dia panggil kendur lah. Cikgu ikutlah, malas nak pening-pening kepala kan. Ada setengah orang dia suka bergaduh term-term ni, buang masa bergaduh-bergaduh ni kan. Okey, kemudian tulang radius ditarik ke atas. Jadi kita ada radius kat sini, tulang radius akan ditarik ke atas. Sebab apa? Sebab bicep kecut. Bicep ni dia tarik radius yang menyebabkan tangan tu diangkat, lengan dibengkokkan. Kemudian kita lengan lurus. Lengan lurus terbaliklah. Tricep kecut, bicep kendur. Tulang ulnar ditarik ke bawah. Jadi kita ada ulnar kat sini yang bersambung dengan otot tricep. Ni bersambung dengan yang ini. Jadi lengan diluruskan. Jadi perlu tak nak ingat dua-dua? Jadi tak perlu nak ingat dua-dua. Ingat salah satu saja. Sebab satu lagi tu mesti terbalik lah daripada yang satu lagi. Okay, next kita ada ikan. Jadi ikan dia turus vertebra dia fleksibel. Jadi tulang belakang ke tulang tengah dia tu lah. Turus vertebra dia fleksibel. Jadi dia boleh bergerak ke kiri dan kanan berdasarkan pengecutan dan pengunduran otot myotum. Jadi kita nampak sini ada otot myotum. Jadi otot myotum ni di tengah-tengah dia tu ada turus vertebra lah. Jadi otot myotum apabila kawasan ni mengecut, dia kecut, dia bengkok macam ni lah. Okey, kalau dia kecut kat sini, kalau dia kecut sebelah sini, dia akan bengkok macam tu. Jadi sebab sini dalam ni kecut, jadi dia boleh lah macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Dia punya pergerakan kan. Jadi cikgu tak ada kat depan kamu ni, susah nak tunjuk lah. Okey, jadi bergerak ke kiri dan kanan, pengecutan dan pengenduran otot myotum. Sekali lagi ya. Jadi kalau otot myotum kecut kat bahagian sini, dia akan bengkok macam ni. Sekali lagi, takut kamu tak faham. Dan kalau kecut bahagian sini, dia akan bengkok macam ni. Dia akan bentuk C. Okey. Kalau dia kecut sebelah sini, dia akan bentuk C terbalik. Okey, ikan tu, badan dia tu akan bentuk C terbalik. Ikut kepada pengecutan otot myotum dia tu sebelah kiri atau kanan. Otot myotum kanan mengecut, otot kendur ekor libas ke kiri. Okey, jadi dia akan libas ke kiri. Ini tak ada masalah lah. Ini sama je konsep macam yang cikgu cerita ni. Sirip digunakan untuk kawal arah pergerakan dan haluan ikan. Okey, jadi daripada pengecutan otot myotum ni, dia bolehlah bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita tengok pada struktur yang membantu ikan tu untuk bergerak. Okey, yang pertama kita ada sirip pectoral. Kita baca dululah ya, apa benda yang ada kat ikan ni. Ni ikan lah ya. Boleh lah cikgu nak kata nak lukis pandai sangat pun tidak lah. Ni ikan, kita ada sirip pectoral.
kemudian ada sirip pelvis, kemudian ada sirip ventrals di belakang tu, kemudian ada ridip ekor ikan ni. Sekali lagi, sirip pectorals, sirip pelvis, sirip ventrals, ridip. Okey, dia ada ridip. Cikgu dah tertinggal ke? Saya cikgu tengok ya. Oh, ridip salah. Bukan ridip kat situ. Terbalik dia punya anak panah. Okey. Sini ridip. Ini ekor ikan. Okey, nak tolak ke kiri atau ke kanan. Jadi, sirip pectoral ni dia akan cegah junaman. Ni junaman. Ni keadaan bentuk junaman. Dia akan cegah junaman. Ikan berenang atas dan bawah. Nampak? Ikan berenang atas dan bawah. Perlahan atau hentikan pergerakan ikan. Ini tak ada apalah. Ini baca je lah. Dia punya fungsi. Bahagian sirip tu. Pertama, cegah junaman. Junaman macam mana? Ni junam. Okay? Ikan berenang atas dan bawah. Kalau dia nak pergi atas, dia nak pergi bawah. Ini disebabkan boleh dibantu oleh sirip pectoral. Kemudian kalau dia nak perlahan atau hentikan pergerakan dia boleh guna sirip pectoral. Dia break dia kat sini. Okey, dia buka aja, mungkin hentilah pergerakan dia. Kemudian kita ada sirip pelvis. Dia akan cegah junaman juga. Jadi antara yang mencegah junaman, kita ada sirip pelvis. Dia buka atau tutup lah sirip pelvis ni. Kalau dia nak cegah sedikit, buka sikit lah kot. Kalau dia cegah banyak, dia buka lah banyak. Kemudian kita ada ridip, cegah golekan dan pesongan. Ini golekan. Atas ni pesongan. Pesong lah. Pesong ke kiri, pesong ke kanan. Kalau kamu tak ada lah masalah sangat, tak susah kan. Kemudian sirip ventral mencegah golekan dan pesongan juga. Ini kita ada golekan, kita ada pesongan. Boleh ya? Tak ada susah sangat kan ikan kan? Ada sirip pectoral, sirip pelvis, sirip ventral, ada ridip. Lepas tu antara yang kamu kena ikut, kena betul-betul ingatkan, turus vertebra ni dia fleksibel. Satu lagi dia ada otot myotum. Jadi kalau bahagian kiri, bahagian kiri ni mengecut, dia akan bentuk C ikan dia. Bentuk C. Kalau bahagian kanan ni mengecut, dia akan bentuk C terbalik. Dan ekor dia akan ikutlah. Seterusnya kita ada burung. Jadi kita tengok dulu pada penyesuaian, ciri penyesuaian burung. Jadi burung, dia tulang dia berongga. Jadi dia ada macam lubang-lubang pada tulang dia. Jadi tulang dia tak padat lah. Tulang dia berongga. Kenapa tulang dia berongga? Supaya nanti dia tidak terlalu berat. Kenapa burung tak boleh nak berat? Kalau burung berat, dia nak terbang macam mana? Sebab tu kalau ayam ke itik ke, dia susah sikit nak terbang. Sebab dia boleh berat. Burung unta, ringan ke berat? Kan berat kan? Susahlah dia nak terbang. Jadi burung-burung selalunya, dia mempunyai tulang berongga. Antara ciri yang utama bagi dia adalah untuk terbang. Sebab tu ada certain burung helang atau burung yang jenis-jenis besar tapi terbang, dia kena panaskan dulu badan dia. Dia kena ambil masa panaskan badan dia, baru dia boleh terbang. Dia agak susah untuk dia memulakan penerbangan sebab badan dia berat. Jadi kamu boleh tengoklah kat YouTube tu banyak. Ada burung-burung yang jenis-jenis besar tu. Burung apa, cikgu pun tak ingat nama dia. Tapi dia akan ambil masa dulu, kena warming up dulu sebelum dia dapat terbang. Kemudian dia ada organ tunggal. Macam manusia kita ada dua biji ke dua buah? Ada dua lah ginjal ni kan, kiri dan kanan. Tapi burung dia satu saja. Testis pun manusia ada dua kan, dua biji ke? Ni apa benda atau bahasa Melayu lah, cikgu tak ingat lah. Jadi ada dua, tapi untuk burung dia ada satu saja. Kemudian dia ada otak yang kecil. Sama jugalah, organ-organ ni dia tak perlu terlalu besar sangat. Kalau besar nanti makin bertambah dia punya berat. Kalau bertambah dia punya berat nanti, susahlah dia nak melakukan penerbangan. Kemudian dia tiada gigi. Dia ada paruh lah. Burung tiada gigi. Kepala dia kecil, tiada kelenjar peluh. Jadi dia ada bulu kan, dia tidak ada kelenjar peluh.
tiada simpanan lemak. Tiada simpanan lemak ni ikut kepada jenis burung sebenarnya. Cikgu dulu waktu belajar, ada burung yang memang akan simpan lemak. Tambah-tambah lagi burung yang jenis migrate. Sebab tu dia ada fasa dalam burung tu, sebelum dia nak melakukan migration, dia nak berhijrah, dia akan ada fat deposition, ada penyimpanan lemak dahulu. Sebab apabila dia start saja dia migrate, dia terbang untuk dia berhijrah, dia ada jenis yang tidak akan berhenti. Dia takkan berhentilah. Kalau 50,000 kilometer dia terbang, dia takkan berhenti langsung. Jadi macam mana dia dapatkan tenaga? Kadang-kadang 3-4 hari, seminggu dia terpaksa kena terbang. Dia kena ada simpanan lemak. Jadi ini ikut kepada jenis burung juga. Tiada simpanan lemak. Kemudian badan ringan. Jadi ini ciri umum lah. Maksud ciri umum tu kebanyakan burung dia macam ni. Tapi kadang-kadang ada juga yang sangat-sangat spesifik. Burung tu tak macam tu. Okey? Burung tu tak macam tu. Contohnya macam badan ringan. Ada burung yang badan dia berat. Kan? Tapi dia boleh terbang. Ada burung yang badan dia berat tapi tak boleh terbang. Ikut. Tapi bila cerita tentang ciri-ciri ni, dia semua ni sebenarnya untuk membantu dia untuk terbang. Tapi bukan semua burung macam tu ya. Kamu kena ingat macam tu. Bukan semua burung macam tu. Kebanyakan dia macam tu. Ya. Okey, kemudian kita ada struktur burung ni. Kita ada sternum. Kita adalah burung ni ada sternum. Sama juga macam manusia ada sternum kan. Kemudian ada pectoralis minor, pectoralis major. Senang saja. Minor ni dia kecil, pectoralis major ni dia besar. Dan dia bahagian luar. Jadi otot pectoralis major kecut, otot pectoralis minor kendur. Jadi major ni dia kecut. Kecut, pectoralis minor ni dia kendur. Dia akan menyebabkan sayap ke bawah. Ni sayap ni akan turun ke bawah. Okey? Jadi dia macam tu. Habis kalau sayap nak naik ke atas macam mana? Terbaliklah. Otot pectoralis major dia kendur, otot pectoralis minor dia kecut. Dia terbalik. Jadi dia kecut kendur, dia naik dan turun sayap dia. Jadi kalau dia berada di udara, sayap ni akan membantu dia untuk dia terus kekal di udara. Sebab apa sayap ni membantu dia terus kekal di udara? Sayap ni dia berbentuk aerofoil. Terpadam lah pula. Dia berbentuk aerofoil. Bentukan aerofoil ni dia ada dipanggil dalam fizik sebagai prinsip Bernoulli. Cikgu nak cerita lebih tentang prinsip Bernoulli ni fizik lah kan. Fizik kena tanya cikgu fizik lah. Cikgu dulu last belajar fizik ni waktu tingkatan 5. Lepas tu masuk matrikulasi tak belajar dah fizik. Ambil bidang biologi dengan kimia. Lepas tu ambil matematik. Masuk buat degree pendidikan biologi. Cikgu ambil major biologi, minor matematik. Jadi memang tak jumpa fizik. Fizik, kimia tak jumpa dah. Jadi nak cerita lebih-lebih tentang fizik, kimia, tak pun nak pandai lah. Tapi bukanlah tak tahu sangat. Tahulah juga kan. Banyak juga ahli-ahli fizik yang memang sangat-sangat terkenal. Dia di antara fizik dengan biologi, di antara kimia dengan biologi. Okey. Sayap bentuk aerofoil, dia akan ada prinsip Bernoulli di sini. Jadi kita cuba fahamkanlah prinsip Bernoulli ni. Kita ada aliran udara. Aliran udara dia akan lalu pada burung tu. Yang ni sayap dia lah, bentuk sayap dia dekat sini. Okey, bentuk sayap dia macam tu. Kemudian dia ada tarikan graviti di bawah. Okey, tarikan graviti di bawah. Kemudian apabila dia lalu saja, jadi aliran udara laju, tekanan akan rendah. Aliran udara perlahan, tekanan akan tinggi. Jadi apabila dengan bentuk dia macam tu, yang akan menyebabkan atas ni tekanan rendah. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam ada halangan bagi dia nak lalu angin tu. Macam ada halangan nak lalu dia, yang menyebabkan dia kena naik ke atas pula. Okey, ada halangan kepada dia. Tunjuk saat kan, udara lalu, tapi dia ada halangan di kawasan sini, dia terpaksa kena naik pula. Bila dia terpaksa kena naik, jadi tekanan udara, aliran udara laju, tekanan akan
rendah. Okey, aliran udara laju, tekanan akan rendah. Disebabkan oleh ada halangan di situ menyebabkan tekanan rendah kat kawasan atas, tapi yang bawah ni walaupun aliran udara perlahan, tekanan dia akan tinggi menyebabkan dia ada daya angkat. Lebih kurang macam tu lah ya. Ini prinsip Bernoulli lah. Mungkin boleh tanya cikgu fizik kamu dengan lebih detail macam mana keadaan dia. Tapi cikgu terangkan ni berdasarkan buku lah cikgu guna ni ya. Yang pastinya dengan bentuk burung tu, bahagian bawah tu akan ada tekanan yang lebih tinggi, bahagian atas tu akan kurang tekanan. Tekanan rendah. Jadi bila bahagian bawah tu tekanan dia tinggi, bahagian atas tekanan rendah, dia akan menghasilkan daya angkat. Okey, dia akan menghasilkan daya angkat. Lebih kurang macam itulah. Kalau salah minta maaf lah ya. Okey, next saya tengok kepada katak. Ini katak cikgu lukis lah. Boleh lah ya. Tak adalah kata nak cantik sangat. Cikgu bukan artis. Jadi katak ni dalam keadaan biasa, kaki belakang dia dilipatlah bentuk Z. Okey, bentuk Z. Dia lipat bentuk Z. Dia dalam keadaan biasa lah. Biasa tengok katak kan, hujan-hujan dia banyak lah katak. Jadi kemudian otot extensor kecut, otot flexor kendur. Jadi untuk katak ni kamu kena ingat, biologi ni kena ingat lah kan. Bila sebut extensor kecut, flexor kendur, kaki jadi lurus. Jadi bila dalam keadaan bentuk Z ni, otot flexor terbalik lah kan. Jadi bila dalam keadaan yang dia macam ni, otot extensor akan kendur, otot flexor akan kecut. Jadi dia bentuk Z. Tapi kalau dia otot extensor kecut, otot flexor kendur, dia bentuk lurus. Kaki dia bentuk lurus. Apabila dia extensor kecut, flexor kendur, dia jadi kaki jadi lurus, dia akan tolak tanah. Bila dia tolak tanah, dia pastinya akan dia terbang ke udara. Dia meloncat ke udara, dia melompat ke udara. Sekali lagi ya, otot extensor kecut, otot flexor kendur, kaki jadi lurus. Jadi dia akan ada daya tolak tanah tu menyebabkan dia terbang ke udara. Terpelanting ke udara. Kemudian dia akan mendarat. Apabila mendarat, dia akan gunakan kaki hadapan yang pendek. Apabila guna kaki hadapan yang pendek, dia akan ada kurang hentakan. Bila kurang hentakan, dia tak memberi kesan kepada katak. Jadi ini adalah pergerakan katak lah. Tak terlalu susah sangat. Sekarang ni kita nak cuba fahamkan tentang pergerakan belalang. Tadi katak kan, ni belalang. Jadi katak dengan belalang ni dia lebih kurang sama lah. Okay? Jadi yang pertama, dalam keadaan rehat, otot flexor kecut, otot extensor kendur lah, dia mesti terbalik lah. Jadi kaki ditarik ke badan, kaki bentuk Z. Jadi otot flexor kecut. Jadi kat sini otot flexor pun kecut lah katak kan, dia bentuk Z. Sama lah, tak ada beza antara katak dengan belalang ni. Jadi otot flexor kecut, otot extensor kendur, kaki ditarik ke badan, kaki bentuk Z. Apabila dia berlaku otot extensor kecut, otot flexor kendur, dia akan luruskan kaki dia. Jadi bila dia luruskan kaki dia tu akan tolak tanah menyebabkan dia melompat ke udara. Okey, dia melenting ke udara lah. Jadi kaki lurus, hasil lentingan menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Kemudian apabila dia nak jatuh, kaki depan dia dululah akan jatuh supaya dia dapat menyerap hentakan. Hentakan tu tak terlalu teruk. Sama saja belalang dengan katak tadilah. Boleh ya. Jadi kamu kena ingat antara yang bila sebut tentang pergerakan belalang, katak, otot flexor, otot extensor. Bila keadaan dia bentuk kaki Z, yang mana satu? Iaitu melibatkan otot flexor ni kecut, otot extensor kendur. Okey, otot flexor kecut, otot extensor kendur bentuk Z. Katak dengan belalang sama. Jadi kurang sikitlah kamu nak ingat. Jadi janganlah terlalu stres sangat ya belajar biologi ni, walaupun memang banyak benda nak kena ingat kan. Tapi jangan streskan hidup kamu lah.
Sekarang ni kita akan cuba fahamkan satu bahagian yang agak susah sikit lah untuk pergerakan ni, iaitu melibatkan cacing. Yang ni cacing ni earthworm lah selalunya. Cacing ni ada banyak jenis cacing ya. Ada cacing pita, ada cacing tapeworm, roundworm, ada cacing, macam-macam jenis cacing. Guna cacing ni kadang-kadang dia bukan bergerak macam ni saja. Dia ada pergerakan dia tu unik kadang-kadang macam-macam. Dia ada bergerak ke depan, ada bergerak ke belakang. Jadi kita nak tengok ini yang cacing ada dalam silibus kamu lah. Okey, kamu janganlah nanti nampak ada cacing yang lain sikit kamu rasa oh kenapa lain dengan apa yang kamu belajar. Tak, cacing ni ada banyak jenis, ini adalah salah satunya. Macam mana cacing tu bergerak, dan cikgu akan cuba terangkanlah supaya kamu faham. Tak tahulah boleh ke tak kamu faham ni. Okey. Tapi untuk cacing ni kamu tengok ni, dia ada dua jenis otot ni. Yang pertama adalah otot lingkar. Jadi bila sebut tentang otot lingkar ni, dia melingkar pada badan cacing tu. Dia seolah-olah otot membulat. Ada orang panggil sebagai otot membulat. Dia bulat macam tu lah. Jadi dia boleh menyebabkan cacing tu jadi ramping. Jadi pendek, jadi kecil lah kan. Badan cacing tu tiba-tiba jadi kurus disebabkan otot lingkar ni dia mengecut. Boleh ya? Satu lagi dia ada otot membujur. Otot membujur ni dia panjang. Dia panjang macam tu. Jadi dia boleh menyebabkan badan cacing ni dia jadi pendek. Okey. Satu otot lingkar boleh menyebabkan badan cacing jadi kurus. Satu lagi otot membujur boleh menyebabkan badan cacing jadi pendek kalau dia kecut. Kalau dia kendur, dia akan jadi panjang lah. Kata otot lingkar ni kalau dia kendur, dia akan jadi gemuk cacing tu. Jadi bulat besar dekat bahagian badan dia tu. Sekali lagi ya, otot lingkar dia melingkari bulat-bulat macam ni. Jadi kalau dia kecut, badan cacing tu boleh jadi kurus. Cacing jadi kurus. Ya, badan cacing boleh jadi kurus. Otot membujur pula, dia membujur daripada bahagian belakang. Belakang ni kita panggil sebagai posterior. Ini belajar sebelum-sebelum ni lah. Bahagian depan kita panggil anterior. Okey, dia boleh menyebabkan badan ni kepanjangan. Kalau otot membujur ni pendek, dia boleh menyebabkan cacing tu jadi pendek. Jadi cacing ni ada upaya untuk dia jadi kurus, jadi pendek ikut suka hati dia lah. Dia nak bergerak ke mana. Boleh ya? Nak ulang ke? Ulang banyak kali, nanti ada kawan kamu atau di antara kamu, apalah cikgu ni duk ulang banyak kali. Kami faham lah kan, duk marah kat cikgu pula. Jadi cikgu teruskan lah ya. Jadi cacing, otot membujur, posterior kecut, otot lingkar, kendur. Kita baca dulu. Cacing tanah pendek dan tebal. Sekarang ni kita ada otot membujur. Otot membujur ni dia panjang lah sepanjang badan cacing ni. Sepanjang badan cacing ni. Dia otot membujur, posterior dia kecut. Dia bagi tahu bahagian belakang posterior tu kecut. Ni bahagian belakang ni posterior. Ni bahagian belakang ni kecut. Jadi bila kecut, otot lingkar pula kendur. Dia sepatutnya dia bulat besar, tapi disebabkan dia kendur, dia lagi besar lah. Sebab apa? Sebab dia kendur. Kalau dia kecut, dia jadi kurus. Badan cacing tu jadi kurus. Dia otot lingkar kendur. Jadi menyebabkan badan cacing tu kan dia kecut kan. Ni kecut. Kecut jadi pendek lah. Jadi cacing tu jadi pendek dan tebal. Cacing tu jadi pendek dan tebal. Cacing jadi pendek dan tebal. Apa yang berlaku yang ni? Kat sini. Cacing jadi pendek dan tebal. Kenapa cacing jadi pendek dan tebal? Sebab otot membujur tu kecut. Dia sepatutnya dia panjang. Tapi disebabkan oleh dia kecut, dia jadi pendek. Lepas tu otot lingkar pula kendur. Kalau tidak dia biasa kecil macam ni. Bila dia dah kendur, dia besar lagi. Okey. Cacing tanah jadi pendek dan tebal. Keta ni yang nampak macam berbulu-bulu-bulu ni, keta posterior cengkam tanah. Keta posterior cengkam tanah. Keta anterior dilepaskan. Nampak tak? Keta belakang ni cengkam tanah, anterior ni dia lepaskan. Okey, keta anterior dilepaskan.
Habis bahagian yang pertama. Ni, bahagian yang pertama. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Otot lingkar anterior kecut. Otot lingkar anterior kecut. Otot lingkar ni apa? Yang bulat ni. Dia kecut. Bila dia kecut, patutnya dia bulat besar tu, dia kecil. Sebab tu kamu nampak ni dia kurus. Sebab apa? Sebab otot lingkar anterior kecut. Bahagian depan. Anterior tu depan kecut. Otot bujur kendur. Otot bujur kendur. Jadi, otot yang memanjang ni dia semakin panjang lah. Okey, dia semakin panjang. Sebab apa? Sebab dia kendur. Nampak tak dia semakin panjang kan? Dia semakin panjang. Kalau compare dengan yang atas ni, dengan yang sini. Jadi, otot bujur kendur. Cacing tanah panjang dan kurus. Cacing tanah panjang dan kurus. Anterior akan panjang ke depan ni. Bahagian anterior ni akan panjang ke depan. Kereta anterior kemudian akan cengkam tanah. Kemudian ada anterior yang akan cengkam tanah. Kereta posterior dilepaskan. Dia mula sikit-sikit lepaskan bahagian kereta posterior. Kemudian apa yang bergerak? Cecair badan dia akan bergerak. Cecair badan dia akan bergerak pergi ke depan. Okey, dia akan pergi ke depan. Yang menyebabkan ada pergerakan di bahagian depan. Segmen jadi pendek. Posterior ditarik ke hadapan. Posterior ditarik ke hadapan. Boleh faham tak? Okey. Cikgu doakanlah kamu boleh faham tentang cacing tanah ni. Sekarang ni kita cuba fahamkan isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Jadi kita ada osteoporosis, osteomalacia, arthritis, scoliosis. Okey, kemungkinan ada yang cikgu tak cover lah. Jadi kamu kena baca sendirilah yang tak cover. Tapi tak banyak rasanya. Ada kekejangan otot. Okey, kekejangan otot, ada arthritis. Mungkin kita tengok sikit lah. Distrofi otot. Apa yang ada ni cikgu terangkan dulu. Osteoporosis, tulang lemah dan mudah patah. Dia selalunya berlaku pada orang tua, orang yang berusia, sebab dia kehilangan kalsium di tulang lebih tinggi daripada serapan. Apa maksudnya? Jadi dia hilang kalsium tu lagi banyak daripada yang diserap masuk ke dalam tulang. Jadi bila diserap masuk ke dalam tulang tu kurang, tapi dia guna banyak, dia hilang banyak, menyebabkan tulang tu hilang kalsium. Jadi bila tulang hilang kalsium, dia akan hilang jisim dan ketumpatan. Dia jadi ringan, dia jadi kurang berat lah. Dia hilang pula ketumpatan dia. Dia tak padat macam dia muda-muda dulu. Sekali lagi ya, tua, kadar kehilangan kalsium di tulang lebih tinggi daripada serapan. Maksudnya dia guna duit dia lagi banyak daripada dia dapat gaji. Lebih kurang macam tu lah. Lama-lama bankrupt lah. Sama jugalah bila dah terlalu banyak sangat, asyik duk hilang lebih banyak daripada yang dia dapat, tulang akan hilang jisim dan ketumpatan. Jadi faktor dia kurang bersenam, kurang ambil kalsium, fosforus dan vitamin D. Ada 3 ni ya. Bukan semestinya kalsium sahaja. Kalau dia kurang fosforus dengan vitamin D pun boleh menyebabkan osteoporosis. Jadi terutama sekali bagi wanita yang berusia dan telah putus haid. Putus haid ni menopause. Jadi maksudnya dia tidak ada kita haid dah. Jadi bulan-bulan dia tidak ada mengalami pendarahan lagi dah. Okey. Aras hormon estrogen akan turun. Jadi bila dia dah putus haid, jadi dia punya sistem hormon tu akan terjejas lah. Bila terjejas, antaranya aras hormon estrogen ni akan turun. Jadi hormon estrogen ni dia terlibat dalam metabolisme kalsium yang bantu untuk serap kalsium. Jadi dalam dia penyerapan kalsium ni kena ada hormon estrogen. Jadi bila hormon estrogen ni dah turun, dah jatuh daripada level yang sepatutnya, jadi dia tak boleh nak membantu lagi dalam penyerapan kalsium di tulang. Sebab itulah tulang dia hilang lebih banyak kalsium daripada yang diserap.
dan menyebabkan tulang tu hilang jisim dan ketumpatan, menyebabkan osteoporosis. Jadi bila tulang tu hilang jisim dan ketumpatan, tulang tu dia rapuh. Dia rapuh, dia macam makan keropok tu kan, kamu kerap jatuh sikit je patah, jatuh sikit je patah. Patah tulang ni bukan sesuatu yang menggembirakan ya. Kamu ketawa ke kan dengar bunyi patah tulang, tak, sesuatu yang menyakitkan. Dan tambah pula dia berlaku pada orang tua kan, berlaku pada mak ayah kamu yang telah berusia, dan sesuatu yang tak baguslah. Dia menyakitkan, menyedihkan, dia masalah menyebabkan tak boleh nak bergerak ke sana kemari. Jadi cuba elakkan. Jadi kena apa? Kena buat apa? Kena bersenam lah, dan kena pastikan pengambilan nutrien tu pada kadar yang betul. Kadar yang betul. Dia tak boleh ambil terlalu banyak pula. Ambil terlalu banyak dia bagi masalah lain pula. Okey, dia pada kadar yang betul. Paling mudah sekali jumpa doktor lah. Osteomalacia ni adalah tulang lembut disebabkan kurang kalsium, fosforus dan vitamin D. Lebih kurang lah sama dengan atas tu. Berlaku pada orang dewasa, khasnya wanita hamil. Jika berlaku pada kanak-kanak, kita panggil sebagai riket. Dia tulang lembut disebabkan kalsium, fosforus, vitamin D. Yang ini orang dewasa. Kemudian kita ada arthritis. Arthritis ialah keradangan sebenarnya. Dia keradangan pada sendi. Arthritis ni keradangan pada sendi. Keradangan pada sendi. Cikgu dah ajar tentang keradangan ni pada bab yang sebelumnya lah. Sistem pengangkutan. Bolehlah tengok dekat sistem pengangkutan tu ya, keradangan. Jadi berlaku pada orang tua. Yang ni terutama sekali osteoarthritis. Jadi osteoarthritis ni kurang bendalir sinovia. Dia kehausan rawan, jadi nipis. Ligamen memendek dan hilang sebahagian daripada kenyal. Menyebabkan sendi bengkak, sakit dan kurang fleksibel. Jadi dia nak duduk susah, dia nak berdiri susah, dia nak berjalan sakit. Semua ni akan mengganggu kehidupan sehariannya. Bayangkanlah kalau kita yang selesa ni kan, kamu yang duduk depan handset kamu ke, depan komputer kamu ke, duduk dengar cikgu bercakap ni, mengajar ni, kamu rasa selesa dengan diri kamu kan, kamu rasa gembira, hati kamu senang, kamu makan cukup, kamu tak rasa sakit, kamu pula ada jenis yang cantik ke, yang handsome ke, rasa yakin diri yang betul-betul hebat. Bayangkanlah kalau ada orang ni, dia duduk pun dia sakit. Kesakitan tu adalah makanan harian dia, disebabkan oleh penyakit-penyakit yang ini. Jadi kita tak minta lah, cikgu pun doakan semua orang sihat. Jadi ini boleh berlaku. Kemudian skoliosis, tulang belakang berbentuk SC. Jadi seolah-olah dia macam bongkok. Tulang belakang dia tu tak terbentuk dengan bagusnya. Okey. Faktor genetik, pertumbuhan tidak normal semasa akhir balik. Jadi kadang-kadang kita ni, teknik kita duduk, cara kita berdiri, cara kita berjalan pun akan memberi kesan kepada posture badan kita dan kesihatan kita. Jadi kita tengoklah nanti ya. Kemudian ini ada terang tentang osteoarthritis sahaja. Osteoarthritis ni ada banyak jenis lagi. Contohnya arthritis rheumatoid. Okey, arthritis rheumatoid. Satu lagi kita ada arthritis gout. Cikgu tak nak terang lah, yang tu kamu baca sendiri. Jadi cikgu pergi kepada osteoarthritis sahaja dalam nota ni. Okey, kemudian kita ada amalan menjaga kesihatan. Jadi posture badan yang betul. Jadi bila kamu nampak kat sini, ni ada pakcik ni, dia berdiri straight. Ada kawan kamu jenisnya manusia, ada orang-orang jenis dia berdiri pun dia bongkokkan badan dia, kepala dia ke bawah. Okey, jadi bila dia bentuk tu seolah-olah macam C kan. Jadi bila dah selalu sangat dia posture badan dia macam tu, dia suka badan dia keadaan macam tu, dia menyebabkan lama kelamaan tulang belakang dia tu akan ada posture yang macam tu, dan dia akan memberi beban kepada tulang belakang dia sebab dia punya sokongan kepada kepala tu dalam keadaan yang tak betul. Dia bayangkan kalau kita straight macam tu kepala, jadi dia punya sokongan tulang belakang, dia punya sokongan kepada kepala tu straight.
Sentrum dia tu memang betul-betul atas kepala, bawah kepala. Memang betul-betul dia sokong kepala tu. Bayangkan kalau dia bentuk C macam ni, kepala dekat atas. Dia, kedudukan dia tu tak kena. Bila tak kena, lama kelamaan dia akan ada kesan sampingan kepada kehidupan dia. Sama ada dia akan mulai rasa sakit pada usia-usia tertentu disebabkan posture badan dia macam tu, dan kesakitan ni dia akan kekal lah. Dia akan susah nak ubat lah. Kalau dia pergi fisioterapi tu mungkin boleh elok balik lah. Tapi yang muda-muda ni kan, yang kamu umur 17 tahun, 16 tahun, elakkan daripada bila berjalan tu kamu bongkokkan badan kamu, bentuk C ke bentuk apa ke kan. Jadi dia patutnya kita berjalan, kita straight badan kita. Jangan duk macam cerita pun susah lah nak tunjuk kamu kan. Kemudian duduk. Ni, duduk pun sama juga, badan tu kena straight. Dia tak boleh nak membengkok-bengkok. Kamu ada orang gamers kan, duk main game. Sebab tu dia ada kerusi gamers. Dia supaya dia dapat menyokong kita punya lumbar badan belakang ni, tulang belakang. Supaya apa? Supaya nanti tulang belakang tu dia berada dalam keadaan posture yang betul. Tapi ada setengah orang, walaupun kursi dia mahal sampai 5,000, 6,000, mempunyai ergonomik yang sangat-sangat bagus, dia duduk ikut dan dia juga. Bila duduk ikut dan dia, duduk macam ni. Okey? Jadi tulang belakang dia tu tak kena. Dia lama kelamaan dia akan rasa lenguh, dan bila dah terlalu biasa sangat, dia akan menyebabkan kesakitan. Sebab apa? Kedudukan antara satu tulang vertebra dengan satu tulang vertebra tu kemungkinan akan lari. Ini akan menyebabkan slip disc apa semua tu lah. Jadi cikgu tak minta lah berlaku pada kamu, sebab cikgu ada kawan-kawan yang kena, dan kesakitan tu dia cukup tak menyenangkan lah. Sakit kan, kita sakit. Kamu terjatuh daripada basikal, lutut kamu terhentak di tar jalan, luka. Kamu tak rasa sakit ke? Sakit kan. Ini terpaksa kena hidup dengan kesakitan tu sepanjang hari. Kita rasa tak selesa, kita nak buat kerja tak selesa, kita nak bercakap dengan orang tak selesa, kita nak baring tak selesa, kita nak tengok TV tak selesa, kita nak tengok movie tak selesa. Jadi cuba elakkanlah perkara-perkara yang macam ni, yang boleh mendatangkan bahaya pada tubuh badan kita. Ni kalau berdiri, ini kalau berjalan. Berjalan pun samalah. Kemudian nak angkat barang-barang yang berat. Cikgu pun sebenarnya ada teknik untuk angkat barang-barang yang berat. Yelah, kamu kalau yang pergi gym kan, yang pergi gym tu, dia ada trainer dia lah. Kita nak angkat beban, nak menggunakan peralatan-peralatan di gym yang melibatkan beban ni, dia mesti ada cara dia supaya nanti dia tak memberi kesan kepada kita punya sistem badan, tulang kita, sistem rangka kita. Sebagai contoh, kalau nak angkat beban ni, dia angkat dalam keadaan yang macam tu lah, berbanding dengan dia angkat keadaan macam ni. Dia memberi kesan kepada tulang belakang dia ni, sangat-sangat bahayalah. Jadi ini antara yang asas. Dia ada banyak lagi lah. Siapa-siapa yang pergi gym tu, lagilah banyak dia punya peraturan macam mana nak menggunakan peralatan-peralatan untuk mengangkat berat tu. Okey, cikgu nak cerita pun cikgu tak tahulah. Jadi benda-benda tu yang gym-gym ni kan, ilmu ni dia luas. Kamu janganlah rasa cikgu tahu semua. Banyak juga benda yang cikgu tak tahu. Tapi yang cikgu ajar ni semua berdasarkan apa yang cikgu baca, berdasarkan silibus lah. Dulu waktu belajar, banyaklah belajar dulu waktu degree. Banyaklah benda nak kena hafal, nak kena faham. Tapi bila dah tinggal lama, lepas tu tak ulang kaji, duk baca benda yang level untuk SPM saja. Jadi banyak pengetahuan tu dah hilang sikit demi sedikit. Jadi minta maaf banyak lah kalau kamu rasa ada penerangan yang macam kurang sikit tu. Mungkin cikgu kamu boleh bantulah, cikgu kamu kat sekolah.